But not knowing a man and put the rest to the sword. That's nothing to do with God. Bercakap baik bukan sebab kita baik. Cakap baik itu sebenarnya kita nak cakapkan hati kita sendiri. Just saya cakap. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala through you, He may get the other Japanese and your family members to the correct fold of Islam. Thank you very much. Thank you. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang konsep dakwah. Dakwah adalah ajakan atau seruan ke arah penerimaan, penghayatan ajaran atau nilai-nilai Islam. Aspirasi ini dapat direalisasikan melalui perancangan atau pengurusan yang sistematik sesuai dengan saranan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 agar dakwah disampaikan dengan hikmah dan teratur. Jadi hari ini saya akan terangkan hukum berdakwah. Hukum berdakwah terbahagi kepada dua, yakni menurut Al-Quran dan menurut hadis. Setiap Muslim diwajibkan menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Namun, terdapat perbezaan ulama tentang status kewajipan itu, apakah fardu ain ataupun fardu kifayah. Dengan demikian, kewajipan fardu ain berlaku apabila tidak ada orang yang mampu menyampaikan dakwah di suatu tempat. Manakala kewajipan fardu kifayah berlaku apabila di suatu tempat sudah ada yang menyampaikan dakwah. Yang pertama sekali adalah kita boleh tahu apakah konsep dakwah dalam Islam ataupun dakwah dalam istilahnya adalah ia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud da'an ataupun yad'u, yang bermaksud seruan, ajakan ataupun panggilan, dan ia adalah satu ajaran penyampaian yang dilakukan secara sedar dengan menggunakan cara ataupun kaedah yang tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang rukun-rukun dakwah. Iaitu yang pertama ialah da'i, iaitu orang yang menyampaikan dakwah. Seterusnya ialah mad'u, iaitu golongan yang diseru untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah maudhu', iaitu isi kandungan atau mesej yang ingin disampaikan kepada para mad'u. Seterusnya, manhaj menyampaikan dakwah ataupun cara menyampaikan dakwah. Manhaj menyampaikan dakwah terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bil hikmah, yakni berdakwah mengikut kesesuaian. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah, memberi nasihat dan peringatan yang baik. Dan yang ketiga, al-mujadalah, yakni berdebat dengan baik dan bukan untuk mencari kemenangan. Seterusnya kita boleh tahu apakah sumber yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam dakwah pada masa kini. Yang pertama sekali adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga sirah Nabi Muhammad SAW, yang keempat sirah sahabat dan juga khulafa'ur rasyidin, dan yang terakhir sekali adalah perjalanan ulama pada masa kini. Seterusnya, kita beralih pula kepada wasilah dakwah. Wasilah dakwah terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama menyampaikan bil qaul, yang ini perkataan. Yang kedua pula adalah menyampaikan bil amal, yang ini perbuatan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan bil qudwah, yang ini contoh perlakuan. Langsung tak ada apa-apa kurang. Kau pernah rasa kurang berbanding orang lain? Pernah? Biar Ustaz beritahu. Seterusnya, qawaid dakwah atau lebih dikenali sebagai strategi dakwah.
Yang pertama, mempersiapkan dai atau pendakwah dengan ilmu yang cukup. Seterusnya, memfokuskan aktiviti dakwah untuk mengatasi kemiskinan umat. Dan yang ketiga, yakni mendirikan pusat pengajian yang lebih profesional yang memfokuskan duniawi dan juga ukhrawi. Baiklah, saya akan menerangkan pula tentang ciri-ciri atau unsur-unsur yang terdapat dalam kaedah asas dakwah. Yang pertama adalah pendekatan al-hikmah. Pendekatan al-hikmah adalah dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana, iaitu para da'i hendaklah berdakwah mengikut suasana, situasi ataupun keadaan mad'u, dan pendekatan tersebut bukanlah melalui ancaman, tegahan atau mengaibkan kesalahan atau kejahilan para mad'u. Selain itu, kita juga boleh tahu apakah uslub kepada dakwah. Yang pertama sekali adalah dakwah bi-al-lisan, yang kedua dakwah bi-al-kitabah, dan yang ketiga dakwah bi-al-hal. Yang pertama sekali adalah dakwah bi-al-lisan. Okey, apakah yang dimaksudkan dakwah bi-al-lisan? Dakwah bi-al-lisan ni ialah penggunaan bahasa ataupun pertuturan kata yang betul untuk mengelakkan daripada kesalahan penyampaian dakwah dalam pemikiran manusia. Uslub yang kedua ialah dakwah bil-kitabah, di mana ianya suatu segi pendekatan dakwah ataupun dikenali sebagai suatu bentuk jihad dalam bentuk tulisan. Uslub yang terakhir sekali ialah dakwah bil-hal. Dakwah bil-hal ataupun dikenali sebagai dakwah dengan keteladanan, ianya merupakan satu unsur kepribadian yang mulia, di mana Islam menetapkan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik teladan kepada umat Islam, dan ia boleh diikuti dan juga diterapkan kepada dalam diri umat manusia. Seterusnya, isu semasa yang berkaitan dengan dakwah. Yang pertama, sebagai contoh, dakwah kepada golongan punk yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Antara pendekatan dakwah yang dilakukan ialah dengan kaedah qaulan layyina, yakni dengan cara lemah lembut dan juga sopan santun. Justru dengan pendekatan dakwah yang digunakan, dakwah yang disampaikan sampai ke hati golongan punk dan juga menginsafkan mereka. Seterusnya, antara contoh isu yang pertama sekali kita boleh lihat seperti dakwah yang dilakukan oleh seorang mu'alaf bekas penganut Buddha yang bernama Ustaz Firdaus Wang. Beliau telah melakukan dakwah di jalanan dan tindakan beliau seperti mengedarkan Al-Quran terjemahan kepada bukan Islam pernah mendapat kritikan banyak daripada masyarakat Islam. Dan beliau juga telah melihat reaksi itu disebabkan oleh salah faham kerana Al-Quran bukan sahaja untuk umat Islam, akan tetapi ia diturunkan kepada seluruh umat manusia. متشابهان وإن بدا ما بيننا فرق بلون أو بدين ستظل تجمعنا الأخوة كل حين. أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي. أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي. أمسك يدي أهلا أخي.